like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia Matimat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk 12.3 Impak Penggunaan Tenaga Nuklear. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menyatakan apakah fungsi ujian nuklear. Yang kedua, kita nak menyenaraikan kesan atau impak tenaga nuklear kepada manusia dan dunia. Okey, adakah awak tahu? Tahu apa? Cuba tengok ni. Ini adalah gambar before, ini adalah gambar after. Cuba tengok bangunan-bangunan tu. Apa jadi? Hancur. Ni apa benda ni? Cuba tengok daripada peta ni. Hilang terus daripada peta. Kosong. So, ini yang sebenarnya gambar yang cikgu tunjuk ni. Ini adalah kesan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat. Amerika yang bom Jepun. Kesian kan Jepun. So, kesan dia masa ni, 70,000 nyawa orang awam terkorban dan mati serta-merta. Bom nuklear ni, dia sangat-sangat panas dan dia telah menjadikan semua bangunan besi mencair. That's why awak tengok dekat gambar ni, terus hilang daripada bumi Jepun tu. So, ini siapa ni? So, ini adalah J. Robert Oppenheimer. So, dia adalah father of atomic bomb. Dia kata, I am become death, the destroyer of world. I regret. Dia kata dia menyesal. Dia adalah father of bomb. Bom. Dia yang mencipta bom ni. Alright? Tapi dia kata lepas dia tengok apa yang berlaku dekat Hiroshima dan Nagasaki, dia kata dia menyesal. Tapi apa nak buat? 70,000 nyawa telah terkorban. Hasil daripada tak tahu nak cakap. Bagus ke tak bagus awak rasa? Okey, cuba awak tengok gambar ni. Ni gambar apa? Cendawan ke? No, ini adalah gambar apa ni? Macam bentuk cendawan kan? So, sebenarnya ini adalah ujian nuklear. Kenapa kita buat ujian nuklear? Tak cukup ke ujian peperiksaan SPM tu kan? So, ini adalah ujian nuklear. Sebenarnya kalau dia nak bom satu tempat tu, kan dia nak test lah dulu function tak dia punya bom tu kan? So, dia akan try dulu. Ini nama dia ujian nuklear. Okey. So, ujian atau test nuklear ni kita perlu lakukan. Bukan kita lah, dia lah kan. So, dia perlu lakukan untuk memastikan sama ada senjata nuklear ni berfungsi dengan baik atau tidak. Dia biasanya dijalankan pada atmosfera terbuka, maknanya dekat atas, di darat ataupun di bawah laut. Tapi awak rasa nuklear ni kan sangat-sangat powerful kan? Awak rasa ada kesan tak kepada haiwan atau manusia yang terkena test nuklear ni? Cuba fikir. Okey, dah fikir dah? So, ini adalah impak atau kesan ujian nuklear. Cuba tengok ni. Sekali dia test tu, habis. Nampak tu depan tu kapal. Kecil nampak kapal tu kan. Sayup kan. Ni lah dia punya impak. So, sebenarnya yang pertama untuk kalau bawah tanah, okey, dia kat sini bawah tanah ni, dia boleh menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Nampak? So, dia boleh cakap pencemaran tanah. Okey, next yang kedua, laut. Nampak tak tadi dia kata dia buat test kat laut kan? Awak rasa ada efek tak?
kat laut? Yes, apa yang berlaku adalah kemusnahan hidupan akuatik. Pernah dengar akuarium kan? Akuarium, akuatik. Maknanya akuatik adalah hidupan yang dalam air. Alright, akuarium kan air kan. Takkan letak kucing pula dalam akuarium kan. So, hidupan yang air. Akuatik, akuarium. Alright. So, dia menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik dan pencemaran laut. Okay, by the way, kalau awak cakap kemusnahan hidupan ikan. No, salah Awak kena cakap kemusnahan kehidupan akuatik. Alright. Tolong biasakan guna hidupan akuatik. So, dan yang kedua, dia boleh menyebabkan pencemaran laut. Kelas, kalau kita tengah berenang bawah tu, kalau kena ni, oh, habis hancur. Sama lah macam ikan kat dalam tu. Kesian dia kan. Nampak ni. Banyak ikan. Bersepai. Okay. Next, ini yang ketiga. Dia bukan saja boleh menyebabkan impak kepada tanah, laut. Sebenarnya dekat manusia dengan hidupan darat pun ada efek dia. So, dia akan menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. So, kita akan tengok dekat sekejap lagi. Okay? Okay, ini adalah gambar kesan kepada manusia. Kesiannya, ya Allah. Inilah kesan kalau manusia terkena nuklear. Nampak tak? Sama tak macam kita? Sama tak dia orang macam kita? Normal tak mereka? Apa yang berlaku sebenarnya? Ini adalah kita panggil sebagai mutasi. Okey? Okey, mari kita lihat apakah kesan penyebaran radiasi dari ujian atau test nuklear kepada manusia. Okey, dia ada dua kesan. First adalah kesan somatik. What is kesan somatik? Kesan somatik adalah bila you terdedah kepada radioaktif dengan dos yang rendah. Okey, berbanding kesan genetik akan berlaku apabila awak terdedah kepada dos radioaktif yang tinggi. Maknanya dos dia tinggi lah kan. Kalau you kena sikit-sikit you hanya dalam keletihan, you akan rasa loya, you akan ada kena cataract, you akan kena leukemia, you akan gugur rambut awak. Tapi kalau awak kena dalam dos yang sangat-sangat tinggi atau dos yang tinggi, dia boleh menyebabkan kecacatan bayi. Maknanya ibu mengandung tu, maknanya dalam tu baby tu dah cacat bila terkena radioaktif. Okey, yang kedua boleh menyebabkan mutasi sel. Yang tadi yang kita tengok tadi kan, yang gambar sebelum ni, tu adalah mutasi dan dia juga boleh menyebabkan kanser. So, nampak tak? Kesan dia bukan kepada ikan, kepada tanah, kepada hidupan lain dan dia boleh menyebabkan banyak kesan-kesan negatif kepada manusia. Tapi ini adalah untuk test nuklear. Alright? Okey, mari kita lihat impak atau kesan tenaga nuklear. Apa ni? Peperangan. Kenapa berlaku peperangan? Okey, tadi kan dia dah test kan, bom dia power ke tak, function ke tak kan. Bila dah okey, dah function, dia pun berperang. Ini yang berlaku apabila mereka telah membuat letupan bom atom iaitu nama dia Little Boy di Hiroshima. Cuba tengok Hiroshima. Sebelum, semasa dan selepas. Habis. Hancur. Yang kedua, dia telah menghantar lagi yang kedua, letupan bom atom. Fat Man pula di Nagasaki. Cuba tengok Nagasaki daripada peta, hilang terus daripada peta. Okey, itu adalah peperangan. Ini adalah kesan dia. Okey, kesan tenaga nuklear. Yang kedua adalah apabila berlaku kecuaian manusia. Sebenarnya bukan dekat tenaga logi nuklear reaktor je berlaku kecuaian. Sebenarnya kat rumah pun boleh berlaku kecuaian. Contoh awak lupa tutup gas, lepas tu meletup dapur kan. Itu adalah kecuaian. Sama yang berlaku. Ini telah berlaku kecuaian di letupan reaktor nuklear di Chernobyl, Ukraine. So nampak kat sini. So, untuk pengetahuan awak semua, inilah kemalangan logi nuklear yang paling dahsyat dalam sejarah di mana kerugian adalah sebanyak $200 bilion. Alright, ini bukan 200 juta dah. Ini dah main bilion-bilion dah sekarang kan. So, sehingga kini bandar ini telah menjadi bandar yang ditinggalkan. Tak ada orang berani duduk sebab banyak sangat kesan ataupun banyak sangat radioaktifnya bahan masih ada di sana. So, bahayalah. Dia macam kes yang kat Malaysia ni. Bukan reaktor lah. Dia macam Highland Tower. Kan Highland Tower satu bangunan dah runtuh. Lepas tu ada blok lain tau. Blok lain pun takut dan diorang runtuh. Diorang pun keluar daripada tempat sana. Alright. So ini yang berlaku di Ukraine. Alright. Disebabkan oleh kecuaian manusia. Tetapi ada juga nuklear ni disebabkan oleh bencana alam. Iaitu gempa bumi atau tsunami. Okey, kita tahu ini yang berlaku di logi nuklear Fukushima.
telah berlaku kebakaran. Okey, kita tahu Japan ni memang sangat maju. Teknologi dia memang sangat tip-top. Okey, dekat negara dia memang ada loji nuklear, alright? Nuclear reactor. Alright, tetapi dia memang dah jaga SOP, memang dah kawalan, memang dah secure, memang selamat lah. Tapi tiba-tiba berlaku bencana alam. Ini lah tiba-tiba crack kan bawah. So memang runtuh habis. Memang habis lah. Berlakulah kebakaran. So inilah kesan dia yang dia tak boleh nak kawal lah. Sebab bencana alam memang kita tak boleh nak kawal kan. So inilah kesan-kesan tenaga nuklear. Alright? Okey, jadi kita tengok, kita dah belajar kebaikan dan keburukan dan kesan tenaga nuklear terhadap manusia dan alam sekitar. So, pada pendapat awak, apa yang akan berlaku jika penggunaan senjata nuklear diteruskan? Kan, boleh jadi YouTuber. So, nampak ni banyak sangat senjata-senjata yang diteruskan. Awak rasa bagus atau tidak? Ya, untuk pengetahuan awak, kalau senjata ni diteruskan, akan berlaku peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear akan tercetus. Kalau macam Malaysia tak ada nuklear, habis. Kan? Yang Malaysia tak ada nuklear pun. So, yang kedua, dunia akan mengalami kemusnahan. Sekali hantar, hancur. Sekali hantar, hancur. Habislah dunia. So, kiamat-kiamat. So, bilangan kes kanser akan meningkat sebab radioaktif. Okey? So, kini negara yang mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear, semua negara ini akan terikat dengan perjanjian pengawalan senjata nuklear. Bagus kan? Okey, bab 12.3 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Soalan cikgu yang pertama, nyatakan 3 kesan buruk yang boleh berlaku jika penggunaan senjata nuklear kita teruskan. Betul. Apa kesan dia? So, yang kedua, apakah tujuan ujian nuklear dijalankan? Untuk apa? Kita baru belajar tadi kan kesan dia. Yes, kesan buruk dia boleh menyebabkan apa? Yes, peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear. Alright, bila dah berperang, apa yang berlaku kat dunia? Yes, dunia akan mengalami kemusnahan. Yang ketiga, dia akan menyebabkan bilangan kes kanser akan meningkat. So, kenapa kita buat ujian nuklear? Yes, jawapan dia adalah kerana kita nak memastikan sama ada senjata nuklear itu boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Alright, so dengan ini bab 12.3 telah tamat. So, cikgu harap you faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okey, bagi sesiapa yang baru jumpa channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh bagi mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 4 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.